La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kuserahkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li amri. Yang pertama, mengenai Jannatul Habib bin Muhammad bersara, iaitu pengurusi masjid karya Kampung Angal. Kamu jemputan kita Tuan Ahmad Hafiz Amiruddin Ta Abdullah bin Abu Imah atau dikenali sebagai Tahunu, yang dimuliakan barisan keluarga imam, yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Haji dan Tuan Hajar yang sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Ilahi, kerana dengan limpah kurniaan rahmatnya kita dapat disatukan di dalam rumah Allah ini. Beserta sambutan amal kemerdekaan yang ke-66 tahun iaitu jatuh pada hari 30 Ogos 2023 bersamaan 14 Safar 1445. Majlis tidak akan lengkap tanpa penceramah jemputan. Oleh itu saya menceritakan sedikit biodata tentang penceramah jemputan kita hari ini. Untuk para hadirin sekalian, beliau dikenali sebagai Lieutenant Colonel Robert Tahuniu, PSSUDM. Mempunyai latar belakang profesi psikologi konseling dan psikologi agam, juga pemegang sarjana dalam bidang falsafah psikologi. Beliau dilahirkan pada 1994 berbangsa Cina di Malaysia. Selepas giat beraktif dalam gerakan Injil pada tahun 2012 dan kembali kepada fitrah pada tahun 2016. Dan seterusnya mendapat diploma dalam pengajian Islam pada tahun 2018 serta sudah berkahwin. Beliau pernah menyandang jawatan pegawai eksklusif dakwah di Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Mandi Russian Inverted Muslim, dan kini sebagai pegawai takbir diplomatik di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Malaysia Masyarakat. Beliau juga aktif dalam berbagai NGO, tempatan dan luar negara. Beliau memegang jawatan sebagai Jawi, Ahli Jawatan Masyarakat Dewan Mu'alaf Wilayah Persekutuan, Ketua Esko Dakwah di Persatuan Cina Muslim Malaysia. Pada masa yang sama sebagai Perdana Penasihat Aktif di Jabatan Mufti Selangor dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, bagi membantu golongan murtad mengenali semula Islam. Ini beliau telah membantu lebih daripada ribuan individu yang bukan Muslim dan saudara baru untuk mengenali Islam serta secara mendalam dan mengamal ajaran Islam. Kalau nak diceritakan mau menjadi habis 3 hari 3 malam. Sebab beliau merupakan seorang yang aktif tanpa melengahkan masa lagi. Mempersidakan penceramah jemputan kita Tuan Ahmad Hafiz Amiruddin Ta Abdullah Abu Himah untuk memberi kuliah pada malam ini yang bertajuk Kembali ke Fitrah Demi Tanggungjawab Dakwah. Dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang biodata. Nama lagi panjang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tahu kenapa saya di sini hari ini? Tak tahu. Datang ya. Alhamdulillah. Saya ada sedikit perkongsian tentang kisah penghijrahan diri saya
Dan saya harap kisah itu dapatlah memberi sedikit impak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya bukan mengenali Islam melalui jalan biasalah, seperti mana tuan-tuan puan-puan yang sungguh bertuah dilindungi oleh Allah SWT untuk lahirkan dalam keluarga beragama Islam. Saya seringkali rasa sendu, rasa tercabar pun ada, rasa sedih pun ada. Kenapa pada usia 29 saya tak mampu nak baca Quran dengan suara yang merdu seperti kawan-kawan saya. Kenapa saya tak boleh menjadi imam untuk dalam solat dengan bacaan yang sungguh tertib, cantik dan tepat? Bukan sebab apa, sebab saya memang tidak dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam. Tadi pun ada dengar saya berasal daripada Muar Johor, pernah kerja dekat Jabatan Agama Johor. So itu waktu tu part time lah. Dan saya rindu tadi selawat. Dulu Johor ada, Melaka ada, Negeri Sembilan ada. Sekarang saya kerja di Putrajaya. Jarang ada lah, bukan tak ada langsung. So menghargailah apa yang kita ada sebenarnya. Alhamdulillah, saya dilahirkan di Muar Johor, keluarga yang beragama Buddha. Nak tanya siapa di sini ada kawan-kawan dalam kalangan orang Cina ke? Ada? Tunjuk sikit. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Biasanya orang Cina kat Malaysia, dia percaya kepada apa? Maksudnya agama dia apa? Buddha. Maksudnya dia jadi orang Buddha kan? Tapi sebenarnya kat Malaysia ni kan, walaupun dia sebut diri dia beragama Buddha, sebenarnya dia adalah sejenis agama sinkritik, maksudnya agama campuran. Buddhism, Taoism, Confucianism. Maksudnya dia bercampur lah. Maksudnya contohnya Buddhism. Buddhism dia ajar tentang apa? Dia ajar tentang 4 kebenaran, Four Noble Truth. Ni Dukkha, Samudaya, Nirodha, Mangga. Maksudnya cerita tentang kehidupan kita ni ada satu kepahitan, cabaran. So apa yang kena buat ialah kita kena cari apa sumbernya. Sumber dia ialah sebab kita ada nafsu. So bila kita ada nafsu, kita kena cari macam mana caranya untuk menghilangkan nafsu tu ataupun kawal nafsu itu. Dan sehingga seterusnya adalah mencapai satu kesedaran yang sempurna. Dia ada panggil apa benda tu? Nirvana lah. Cuma sebab benda ni kepada kawan-kawan Cina, biasanya kurang tahu lah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mendalami agama. Bukan kata semua, tapi sebahagian besar. Dan mereka bercampur dengan agama Taoism. Taoism cerita tentang apa? Cerita tentang manusia dengan alam kena ada satu keharmonian. So bila manusia dapat mencapai keharmonian dengan alam, maka hidup dia akan jadi makin lancar. Biasa tak kita dengar feng shui? Dia adalah diambil daripada ajaran Taoism. Confucianism tu apa pula? Pernah dengar Confucianism? Kongzi pernah dengar? Kongzu. So Kongzu tu dia adalah ahli falsafat dalam tamadun purba Cina lah. Maksudnya dalam 4,000 tahun sebelum ini lah. Dia mengajak banyak tentang adab. Bagaimana suami kena berinteraksi dengan isteri, bagaimana staf kena berinteraksi dengan bos, bagaimana adik-beradik kena berinteraksi. Dia ada ajar satu adab. Jadi kepercayaan orang Cina dekat Malaysia, dia bercampur lah supaya dapat melengkapi satu sama lain. So saya dibesarkan dalam agama, nak kata agama Buddha pun macam tu jugalah. So yang menariknya, mak saya jenis penganut agama Buddha yang bersungguh-sungguh. Maksudnya kalau ada sami-sami, dia macam ulama-ulama besar datang dekat Muar kan, dia akan bawa saya pergi sana, ikut usra dia, ikut daurah dia. Memang kita tak panggil usra dan daurah lah dekat sana. Kita panggil Fahui dan sebagainya. Dan nama saya Hon Yu pun ambil daripada kitab-kitab dalam Buddha juga. Hong Yu maksudnya Hon menyebarkan, Yu kebahagiaan. Tapi sebenarnya nama ni sangat Islami tau. Kenapa? Kita kena menyebarkan apakah kebahagiaan yang sebenarnya.
kebahagiaan sebenarnya ialah kejayaan yang sebenar-benarnya di sisi Allah, iaitu kita mati dalam keimanan. So hari ini, saya di sini pun live up to my name lah. Saya kena menghidupkan nama saya lah. So ceritanya, mak saya memang jenis bersungguh-sungguh. So saya belajar lah tentang kita panggil Four Noble Truth at Four Park. So dalam agama Buddha kan, dia ada apa yang sepatutnya kita percaya dan apa yang kita sepatutnya buat. Dia ada mirip-mirip sikit lah dengan rukun iman kita percaya dulu kan, lepas tu rukun Islam kita buat. So dalam 8 perjalanan yang benar ialah kita perlu apa? Cakap yang benar, lihat yang benar, keuntungan yang benar, kehidupan yang benar. So dia adalah banyak sifat-sifat tentang apa tu? Halal dan haram sebenarnya. So contoh dia kata, kalau orang tengah bergosip, tengah mengumpat, dia tak boleh dengar, dia kena larikan diri. Kalau main WhatsApp ada monyet tu kan, tutup mata ada, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut kan. Itu tiga apa kata? Santa'a, 3 dosa utama. So kita kena jauhkan daripada penglihatan yang jahat. Kita kena jauhkan daripada pendengaran yang jahat. Kita kena jauhkan daripada perbicaraan yang jahat. Islamik tak agama Buddha ni? Agak Islamik kan? Tapi nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa dalam kalangan kita yang pernah kongsi sedikit tentang Islam kepada mereka? Siapa pernah? Oh, benar. Ya, ada pernah. Dahsyat, hebat. Oh, 2. So, inilah kita kata generasi baru kita kena apa? Membangunkan dia, bagi dia training dan sebagainya. Kita masukkan dalam bidang dakwah lah. Kalau tak, saya usia 20 berapa? 22 baru saya dengar apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu, siapa itu Nabi Muhammad SAW. 22 tahun. Dan sejak kecil saya dibesarkanlah dalam apa agama Buddha dan sebagainya. Dan apa detik saya untuk fikir saya perlu keluar ataupun mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih jauh, ialah saya rasa sebab pada usia 5 ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal, dia merupakan seorang penganut agama Buddha yang sangat tega lah. Maksudnya dia jenis apa? Jenis tak minum arak, tak berjudi, tak rokok. Siapa kat sini berani mengaku tak rokok kan? Jangan tanya, sensitif kan. So ayah saya jenis yang tak rokok. Lepas tu dia tak tengok bola, lepas tu dengan kawan-kawan lepak dekat luar sampai tengah malam tak balik, tak ada. Dia bukan jenis macam tu lah. Dia sangatlah beramah sampai dia ikut ajaran agama Buddha macam mana. Contoh kan, kita nak buat gotong royong kat rumah, nak bersihkan rumah sebagainya. Kat bucu tu ada sarang laba-laba. Dia akan bagi tahu laba-laba dulu, "Hei laba-laba, kita nak bersihkan rumah ni. Saya bagi masa 3 hari tau. Kalau lepas 3 hari saya nampak korang kat sana, minta maaf lah, saya kena bersihkan sarang kamu." Walaupun dah sampai hari ketiga pun kadang dia pun agak-agak nak bersihkan. Dia sangat penyayang sampai tahap tu lah. So bila ayah saya meninggal, dia memang jenis yang macam sangat jaga isteri, sangat jaga anak. Dan lepas habis kerja ni memang balik rumah, tolong mak saya buat kerja-kerja rumah, semua tu uruskan semua tu. Tapi bila dia meninggal pada usia saya 5 tahun, setiap tahun mak saya akan buat upacara penyembahan kepada dia lah, peringatan kepada dia. Dia akan bakar satu jenis duit, kita panggil hell bank note, duit mata wang neraka. Pernah dengar? Pernah tengok? Dia lagi besar, dia punya duit tu macam 10,000, 20,000, 40,000. Besar dia punya dia punya currency rate tu. Currency rate sangat tinggi. So dipercayai bahawa orang yang telah meninggal dunia, mereka akan pergi ke satu alam yang lain, alam neraka. Lepas tu mereka memerlukan duit.
So Cina fikir duit daripada hidup sama mati lah. So di keluar tu dia berusaha. So cerita dia apa? So bagi saya tanya mak, kenapa ayah merupakan seorang yang begitu baik, mulia akhlaknya, waktu lepas meninggal pun kena masuk neraka? Tak ada ke cara lain? Dalam kalangan orang Cina, kita percaya ada syurga, ada neraka tau. Pernah dengar konsep ni? Macam tak pernah dengar kan? Sebenarnya Cina ada syurga neraka dia. Cuma dia punya currency lain lah. So, sekarang ni ialah saya fikir, mak, kenapa ayah yang begitu baik tak masuk ke dalam syurga? Tak ada ke satu jaminan amalan yang boleh buat dia masuk syurga? Tak ada ke satu prinsip ataupun satu standard yang boleh masukkan dia dalam syurga? Dia bukan ada keimanan dia ke dalam agama Buddha dan sebagainya dan melayak dia untuk masuk syurga? Saya tanya soalan macam tu. Mak kata jangan tanya. Tak ada jawapan. Masa kita kalau budak-budak tanya kita soalan macam tu, kita macam tu kan. Jangan jawab kepada dia orang. Fahamkan budak-budak tentang Al-Quran, fahamkan mereka tentang hadis, fahamkan mereka tentang sunnah Nabi, mereka akan jadi lebih hebat insya-Allah. So waktu tu dia tak bagi saya jawapan, saya pergi cari. Cari memang tak ada jawapan sungguh. Sebab pelbagai ulama ada pandangan dia tersendiri, menggunakan kitab masing-masing memberi saya jawapan berbeza. Tak apalah, mungkin tak ada jawapan kot. Kat sana lah saya dah mula jadi sedikit ada atheism sikit lah. Apa tu atheism? Atheism maksudnya saya tak percaya kepada Tuhan. Bukannya saya menindak kewujudan Tuhan, tetapi dalam agama Buddhism, Taoism, Confucianism, dia tidak menceritakan sedikit pun tentang ketuhanan. Tak ada konsep penciptaan. Maksudnya dunia ni wujud sebab dia wujud. Dia kata yin yang ada sebab ada akibat. Bila sebab dan akibat tu bertemu, maka wujudlah dunia macam tu. Dia punya konsep penciptaan adalah cipta diri sendirilah. Lebih kurang macam tu lah. So saya tak faham apa itu Tuhan, sebab tak ada konsep macam tu pun. Walaupun saya sembah waktu tu, saya macam diajar untuk sembah patung-patung kan, sembah dewa, dewi dan sebagainya. Ada Kuan Yin lah, ada Kuan Kong dan sebagainya. Tapi dalam hati dan otak, dalam pemikiran orang Cina, kita memang tahu dengan jelas itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tapi ada satu, panggil apa? Sesuatu yang lebih tinggi, tapi tak tahu apa. Kita panggil dia heaven lah. Tapi heaven dia panggil apa? Langit. Bukan kerajaan langit lah, tapi langit. Tapi dia Tian Kong. Macam kerajaan langit lah, macam tu. So kat sana, tapi dia tak ada cerita tentang siapa Tuhan, macam mana dia buat, apa yang dia buat, tak ada. Dia hanya ceritakan kisah tentang dewa-dewi dan bagaimana mereka boleh membimbing kita kepada kebenaran. Tapi kebenaran ke apa? Pergi mana? Tak ada. So lost lah, bagi saya lost. Jadi saya pun macam tak apa, saya tinggal dulu. Waktu tu usia 12 nak fikir benda macam tu. Sebab tu waktu tu dah terdedah dengan sains kan. Sebab budak lelaki biasanya suka sains kan. Betul tak? Suka sains. Suka sains. Trend dia jadi saintis. Okay. So sains tu kita akan cakap tentang logiknya, hujah-hujahnya. Kita akan carilah sebenar akibat dan semua tu. So waktu tu saya memang sangat percaya kepada sains. Semua benda saya nak ikut logik, bukti, semua macam tu. Sampai waktu tu, usia 12 hingga 13, kita pun ada pergi Sunday school juga. Kan gereja kan. Gereja ada Sunday school. Maksudnya setiap hari Ahad dia akan ada 11 sesi pagi atau petang, lalu beraktiviti sama-sama. Walaupun bukan Kristian. Apa kata kita buat? Kita ber-Sunday school, Jumaat school dengan dia orang, walaupun mereka bukan Muslim. Contohlah macam tu kan. So kat sana lah saya pun tidak boleh terima tentang Kristian juga waktu tu. Saya kata, oh Tuhan, tak logik lah, tak masuk akal semua tu. Saya memang tak ada konsep tu. Tapi sampai usia 16, selepas 4 tahun, kawan saya ajar saya pergi gereja. Sebab waktu tu dekat Muar ada Muar Chinese Methodist Church. Maksudnya gereja memang semua Cina. Lepas tu mereka akan ada sekumpulan remaja umur 20-an, 30-an. Mereka memang dia macam pendakwah lah.
Turun daripada KL pergi Muar untuk buat youth camp. Dia macam camp bina takwa kita lah, youth camp kan. So dia ajak ramai yang ada yang Kristian, ada yang bukan Kristian, budak-budak datang buat youth camp. Kat dalam lah dia buat tayangan video, dia buat emo, dia buat kita sedih-sedih, main game dan sebagainya. Dan tayangan video tu, dia tunjuk seorang lelaki tu tiba-tiba disalib. Salib tu apa sebenarnya? Salib tu dia ambil paku yang memang lebih kurang setebal ni lah. Lepas tu panjang lagi. Lepas tu salib dekat sini. Sini satu, sini satu, kaki tu berlipat. Lepas tu satu lagi paku besar lah. Betul-betul. Ini salib dikatakan salib Nabi Isa AS lah. So dalam Kristian pun dia riwayatkan benda macam tu dan dia tayangkan secara video. So dalam video tu jeri-jeri lah. Jadi kesian lah. Sakit gila. Saya percaya sakit gila lah. Terbang macam ni. Saya percaya sakit lah. Dan sampai usia tu kan 16-17, kita tak faham tau kenapa ada seorang lelaki yang saya tak kenal dia, tapi dikatakan dia kenal saya, dan katakan dia disalibkan, dimatikan di atas salib kayu salib tu demi dosa saya. Ini fahaman Kristian. Maksudnya dosa saya tidak perlu ditanggung oleh diri saya, maka dia akan ditanggung oleh Jesus Christ, akan ditanggung oleh kononnya Nabi Isa AS. Itu fahaman Kristian lah. Ni rekod-rekod jangan nanti cut pula foto. Cut Kristian masjid lah surau. So itulah ceritanya dan saya macam terharu tau, terharu. Tak faham apa pun. Kenapa dosa saya kena ditanggung lah, disandar semua. Tak faham pun, tapi saya rasa apa kata saya bagi satu peluang kepada Kristian, walaupun saya macam tak percaya sama Tuhan dulu lagi, cuba. Lepas tu bila saya cuba memberi sendiri satu peluang untuk baca kitab Bible, saya pergi dia punya Sunday school, pergi dia punya prayer meeting. Maksudnya setiap hari Rabu malam kita akan ada prayer meeting. Maksudnya mesyuarat berdoa. Kita berkumpul ramai-ramai, kita doakan perkara-perkara yang kita merasakan ronsing. Contoh, ustaz kata saya punya anak nak pergi sekolah dah, nak pergi universiti dah. Kita masih tengah simpan duit, maka doalah untuk kami. So kita akan kumpulkan senarai peluang untuk doa dan kita doa. Lepas tu hari Selasa malam kita ada kelas tafsir Bible. Saya pergi kelas tafsir Bible. Saya suka dan saya masuk sana semua orang tutup. Orang remaja tak ada. Tapi saya minat benda tu. Saya kaji, saya rasa memang betul. Memang Tuhan, dunia ni patut ada seorang pencipta. Dan saya percaya memang ada Tuhan lah. Tapi kat sana masih ada sedikit lompong lagi. Saya rasa macam ada benda yang dia cakap kena, ada benda yang dia cakap dia tak kena. Sebab walaupun saya jadi seorang Kristian pun, saya beriman kepada Jesus, beriman kepada Jehovah, Tuhan Kristian pun, saya bukan jenis terima secara bulat-bulat tau. Apa yang paderi cakap saya terima, tak. Saya tanya dulu paderi, dari mana rujukan apa paderi kata. Saya ambil satu contoh. Kalau ada kawan-kawan Kristian, tanya dia kenapa sambut hari Christmas. Ada kenapa ada. Sedangkan dalam Bible kan, dia tak suruh pun kena sambut hari Christmas. Dia hanya kata kalian kena memperingati aku supaya kerja-kerja dakwaku disampaikan kepada semua orang sehinggalah hari kiamat. Itu dalam Bible. Tapi dia tak kata sambutlah hari jadiku pada 12 hari bulan, 20 hari bulan. Tak ada. Saya baik ke jahat? Baik. Saya baik ke jahat? Geleng. Memanglah jahat. Saya telah mendakwahkan supaya akidah orang Islam goyah. Itu saya punya inilah. Saya punya misi. Sebab bagi saya tengok, sebab gereja dah bagi amaran siap-siap lah. Dia kata, Robert, kamu jangan kamu boleh menyampaikan Kristian kepada siapa-siapa pun. Tapi ingat, jangan sampaikan kepada orang Melayu ataupun jangan sampaikan kepada Muslim, orang Islam. Kenapa? Sebab adalah undang-undang melarang kita untuk buat begitu. Alhamdulillah hari ini kita berada di tanah Melayu. Kita dekat Malaysia, kita dilindungi kita punya agama dan akidah tau. Orang Kristian tak boleh secara terang berdakwah kepada kita tau. Tak boleh.
kita boleh buat kepada dia. So kat sana saya fikir tak kisahlah, langgar pun langgar lah. Yang penting mereka yang penting mereka kawan-kawan saya, sebab kita macam dulu Air Force kan, satu squad, kita sayang satu sama lain. Dia kata, takkan saya tak nak sampaikan berita yang begitu penting ni kepada dia. Takkan saya tak nak selamatkan dia daripada dosa. Takkan saya tak biarkan terbakar dalam api neraka. Betul tak? Jahat tak kalau biar dia terbakar? Saya kata, okey, kalau macam tu, mari saya sampaikan Kristian kepada mereka. Dan saya sampaikan kepada 3 jenis golongan orang Islam kan. Jenis pertama, dia mengamalkan agama Islam dan dia tahu kenapa dia mengamalkan. Contoh, Zairul, kenapa kau solat? Oh, saya solat ni sebab ni. Ada sebab Quran cakap macam ni, hadis cakap macam ni, dan saya rasa macam ni. Dia sangat fahamlah agama dia. Dan waktu tu saya panggil golongan jenis ni, golongan yang telah kena brainwash. Dah terlalu taksub dengan agama Islam. Saya cari golongan kedua. Golongan kedua, mereka amalkan Islam, mereka ikut cakap mak ayah, mereka ikut cakap komuniti masyarakat mereka, tapi mereka tak faham kenapa nak buat. Iqbal, kenapa kau ni solat? Kenapa kau orang pergi Kaabah, nak pergi raw-raw kotak hitam tu? Saya tu tak tahu. Saya tak tahu apa benda dalam kotak. Solat, saya ikut je lah. Ikut je lah. Kalau tak solat, nanti orang macam kecam saya. Kena marah. Itu pun bagus lah. Sebenarnya dia ikut kan. Ini golongan kedua. Saya panggil golongan ni golongan masih boleh diselamatkan. Golongan ketiga, saya menyampaikan Kristian kepada orang Islam yang tak solat, tak puasa, tak bayar zakat, tak baca Quran, semua tak buat. Tapi dia panggil diri dia orang Islam. Kamu siapa? Muslim. Muslim kan? Tapi dia tak amalkan, dia tak buat dan dia tak faham nak buat apa pun. Ni 3 golongan lah. So, sebab saya dulu pun macam sampaikan Kristian kepada Indian dan Cina kan. Ada yang jadi, ramai lah yang jadilah sebenarnya. Maksudnya sales saya tinggi lah. Mereka percaya kepada Kristian, mereka ikut saya kepada gereja. Itu sales lah, salesman kan. Downline. Tapi bila saya buat benda yang serupa, sebiji apa yang saya cakap kepada Kristian, Indian dan Cina, semua orang Islam tak terima. Golongan pertama yang golongan kena brainwash tu tak kisah lah, sebab dah kena brainwash kan. Saya tak kata golongan tidak dapat diselamatkan. Golongan kedua, mungkin boleh diselamatkan, tak terima. Ketiga, jenis macam apa? Yang saya kata tak buat apa-apa pun, tapi dia mengaku dia Islam. Sebab tu saya pun hairan lah dengan golongan ketiga tu. Kenapa? Tak percaya Jesus itu Tuhan dan sebagainya lah, anak Tuhan. Tak boleh ya, Tuhan memang satu saja. Akidah dia kuat, tauhid dia steady. Allah itu Tuhan, Ahad. Satu saja Tuhan dia, tunggal, Tuhan yang tunggal lah. Takkan ada Tuhan kedua, ketiga, tak ada anak. Maksudnya akidah dia jelas lah, walaupun dia tak amal. Jadi kita jangan kecam tau dengan orang yang tak solat, tak puasa. Sebab mereka mungkin tengah mencari kan. Tapi bila Mubarak datang, dia kukuh. Bangga. Dia bangga dengan orang Islam. So, saya tak puas hati lah. Saya desperate, saya rasa kecewa. Kenapa cara ni jadi, tapi buat kena orang Islam tak jadi. Saya pun pergilah cari. Waktu tu kan ada banyak video Toto Sakinah, Syekh Ahmadidah kat YouTube kan. Saya cari, semasa saya beli buku. Buku dia, adakah Jesus itu Tuhan? Adakah Nabi Isa itu adalah Muslim? Makanya saya beli buku. Pengarangnya Muslim. Saya saja cari kenapa? Saya nak tengok apa hujah-hujah dalam tu. Kedua, saya tengok bagaimana ulama Kristian dan ulama Islam berhujah satu sama lain. Saya tengok hujah yang paling kukuh saya boleh ambil, dan saya boleh ambil hujah-hujah tu untuk bagi tahu kepada kawan-kawan Islam. Nak bagi tahu apa? Agama korang tak sempurna. Kesian korang, buat macam-macam pun takkan ada jaminan masuk syurga. Makri dah ikut saya masuk Kristian. Siapa korang rasa teka? Kalau teka, saya lepas tengok semua video, baca semua buku, saya kaji Quran, saya kaji hadis. Sebagai seorang Kristian, Mubarak apa saya dapat? Saya dapat jumpa lompong ke? Tak jumpa? Jumpa tak? Tak jumpa? Saya jumpa lompong. Tapi bukan dengan Quran, dalam Bible. Makin kaji, makin saya nampak Islam ni kebenaran. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Sebab ada seorang kawan saya kan,
Nama dia orang Kelantan, Nur Akila binti Abdullah. Dia memang pencipta Dr. Zakir Naik. Dia tahu saya memang jenis suka pergi sini sana menyampaikan Kristian kepada orang Islaman. Dia berhujah dengan saya. Dia panggil saya tuan lah sebab saya senior dia dalam Air Force. Dia kata, tuan, kalau tuan kata Jesus itu Tuhan, boleh tak tunjuk saya dalam kitab Bible tu Jesus kata secara terang-terangnya, sayalah Tuhan, sembahlah saya. Saya kata takkan lah, tak ada. Kami cari. Saya baca 10 kali, 20 kali tak jumpa. Habis tu saya percaya dia tahu ni apa sebenarnya. Maksudnya ada something wrong lah. So bila saya cari, saya nampak, itu memang adalah satu kebenaran. Islam memang satu kebenaran. Waktu saya keliru tau. Saya doa kepada Tuhan Kristian. Jehovah, tunjukkanlah saya kepada kebenaran. Saya doa kepada Allah, tunjukkanlah saya kepada kebenaran. Saya tak tahu mana sekarang ni satu ni betul. Tapi kalau kau benar, tunjukkanlah saya jalan. Lepas tu rupa-rupanya saya tahu itu adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? So doa tu saya secara ikhlas saya nak cari. Waktu tu saya macam bayangkan 5 tahun saya perjalanan sebagai Kristian, saya buat kerja mubalik Kristian tau. Saya menyampaikan Kristian kepada orang. Tapi sampai saat tu saya kaji 6 bulan, saya jumpa tak boleh ni. Tak boleh ni. Tapi alhamdulillah ada kawan-kawan sekeliling saya yang membimbing saya. Saya tanya soalan, mereka boleh jawab. Tak adalah marah-marah, tak ada kata, kini kita aku lah, kau tak boleh sentuh. Tak ada. Ni agama orang boleh, tak ada. Dia tak jerit-jerit macam tu lah. So mereka berhujah dengan baiknya kepada saya. So mereka cakaplah, terangkan satu-satu. Dan pada satu hari bulan Jun, saya dapat satu call daripada Pakcik Makila tu tadi. Call dia kata, dia panggil saya, tak, saya dengar kamu tengah kaji apa Quran hadis. Kata, ya betul. Lepas tu saya pun saya nak tanyalah beberapa soalan. Saya kata, tak apalah, tanya je lah. Kata, adakah kamu percaya Tuhan? Saya kata, saya percaya Tuhan. Dia kata, kamu percaya Tuhan tu satu tak? Tiada yang Tuhan lain. Saya kata, percaya. Dan kamu percaya tak Nabi Muhammad? Kata, Nabi saya percaya dia sebagai pesuruh Allah. Waktu sebelum tu saya dah tahu tak apa tu syahadah, tapi saya tak berani. Sebab kawan pesan, kalau bukan percaya betul-betul kepada agama Islam, kalau bukan percaya betul-betul Allah tu satu, bukan percaya Nabi itu Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, jangan sesekali main-main dengan kalimah Allah, main-main dengan kalimah syahadah. Saya takutlah. Takut apa-apa kan. Sebab kita dah percaya benda itu kebenaran, kita akan berhati-hati kan. Lepas tu saya kata, Pakcik, apa yang Pakcik tanya saya memang faham. Dan dia kata, tahu sebenarnya dah menjadi seorang Muslim dalam hati. Saya kata, saya tahu, tapi saya tak berani lagi nak cakap, nak ucapkan syahadah. Kenapa tak berani? Dia katalah, saya risau mak saya akan tinggalkan saya risau girlfriend saya akan tinggalkan saya risau kawan-kawan gereja saya akan tinggalkan saya. Pelbagai kerisauan. Dia kata, tak, percaya tak Allah itu maha kuasa? Allahu Akbar. Dia tanya, tahu tak apa itu Allahu Akbar? Saya tahu, Allah maha besar. Dia tanya saya, tak, kamu rasa masalah kamu ni lagi besar ke Allah lagi besar? Tentulah, saya kata, tentulah Allah lagi besar. Jikalau Allah itu lagi besar, apa lagi kamu risau? Allah akan susun segala jenis penyelesaian kepada kamu selagi kamu berjuang di atas berperang di jalan Allah. Kita lepas tu puja, saya yakin lah. Saya pun ucap syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu tu saya rasa lega lain macam tau. Sebab dah boleh, waktu tu tangan rasa sejuk, bergegar lah sikit. Tapi tak adalah sampai menangis kan. Tapi saya rasa sebab dah 6 bulan saya tak dapat nak tidur dengan elok, tak dapat nak fikir dengan elok. Semua tu saya cari. Saya memang nak cari kebenaran saja. Saya tak nampak pun agama tu memihak kepada mana-mana golongan.